Yang dihormati Puan Al-Baqiyah binti Hassan, dan pada pagi ini kami akan membentangkan tugasan 3 yang bertajuk peranan dan pemikiran tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Sebelum saya memulakan, saya perkenalkan diri kumpulan kami dulu. Saya Muhammad Iman Rasulullah Muhammad Zahiruddin dan Muhammad Muizzuddin. Baiklah, tokoh yang pertama ialah Profesor Emeritus Dr. Safiah Karim. Beliau dilahirkan pada 17 Disember 1939 di Kota Baru, Kelantan, dan beliau merupakan tokoh dan cendekiawan dalam bahasa Melayu yang aktif memperjuangkan bahasa Melayu. Seterusnya beliau juga merupakan salah seorang ahli linguistik dan pernah menjadi presiden kelab ini selama 18 tahun. Beliau mendapat gelaran Profesor Emeritus pada tahun 2002 dan beliau telah mengasaskan 2 persatuan, iaitu pertama Pertubuhan Tindakan Wanita Islam Pertiwi dan Persatuan Siswazah Wanita Malaysia. Baiklah, peranan dan pemikiran ni Safiah Karim. Peranannya, beliau menghasilkan lebih 60 karya tulisan dan menghasilkan ensiklopedia bahasa Melayu. Buku ini memerihalkan tentang perkembangan bahasa Melayu dari sudut sejarah perkembangannya, variasi tulisan, ejaan dan morfologi, namun sintaksis ragam bahasa sehinggalah kepada etimologinya. Walaupun bukan ahli linguistik sejarahwi, beliau memberikan fakta yang lengkap tentang perkembangan sejarah bahasa Melayu. Manakala kita pergi ke pemikiran beliau, beliau juga turut memberikan sumbangan besar dalam pengajian bahasa Melayu dalam manuskrip lama atau karya agung bangsa Melayu, yang mana beliau ni memberi sumbangan besar dalam karya-karya penulisan bahasa Melayu yang moden dan yang tradisional. Seterusnya, beliau juga mengemukakan gambaran tulisan Jawi abad ke-16 yang mencirikan keutuhan bahasa Melayu yang wujud sebagai bahasa yang madu, yang mana beliau memperkenalkan Jawi, sistem Jawi abad ke-16 yang pada ketika itu yang masih kurang lengkap. Seterusnya, beliau juga turut menyatakan tentang teori pergerakan bahasa Austronesia dengan mengambil teori beberapa sarjana dunia. Beliau juga lah yang memperkenalkan asal-usul bahasa Melayu daripada bahasa Austronesia dan diambil daripada rujukan sarjanawan dunia. Seterusnya ialah Profesor Emeritus Dr. Asma Al-Umar. Beliau dilahirkan di Jidrajah pada 5 Mac 1940. Beliau merupakan pakar nahu dalam bahasa Melayu. Beliau juga terkenal dalam bidang perancangan bahasa. Beliau mendapat dekan dalam Fakulti Bahasa Linguistik dan Timbalan Kaslo di Universiti Malaya (UM). Beliau dianugerahkan doktor persuratan daripada Universiti Malaya pada tahun 2002 kerana sumbangan beliau dalam memartabatkan bahasa Melayu dan kesarjanaan ilmu linguistik ini dalam kesastraan kita tentang di Malaysia. Seterusnya, beliau juga banyak membuat kajian tentang kesarjanaan tentang bahasa orang asli di Sabah dan Sarawak. Dan beliau Profesor Emeritus Dr. Asma Al-Umar merupakan orang yang pertama ataupun wanita yang pertama mendapat gelaran doktor, mendapat gelaran PhD. Peranan beliau dalam bahasa Melayu ialah beliau menjadi pakar rujuk utama yang sering dijemput untuk ke mana-mana program dan yang melibatkan kesusastraan bahasa Melayu. Seterusnya, beliau juga memberi khidmat kepada Kementerian Pelajaran Singapura dan Kementerian Pelajaran Brunei. Beliau juga salah seorang daripada pengasas Persatuan Linguistik Malaysia dan menjadi presiden selama 18 tahun. Beliau juga membuat ratusan penulisan berkenaan bahasa dan kepentingan wanita, dan penulisan beliau menekankan mengenai morfologi. Seterusnya, pemikiran beliau mengaitkan morfologi dengan
mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata. Beliau sangat kuat ataupun sangat giat berjuang dalam memartabatkan bahasa Melayu selain mempunyai prinsip yang teguh berkenaan pembangunan ilmu pengetahuan. Musafir Karim berpendapat pemantapan sistem bahasa sebagai persediaan menjadi bahasa yang cekap dan yang mempunyai daya pengungkap hal ehwal ilmu, teknologi dan bidang untuk kehidupan moden. Baiklah, kita tengok pembandingan Asmah Haji Omar dan Musafir Karim. Pembandingan yang pertama, Asmah Haji Omar dia menulis buku dalam bidang bahasa, dalam bidang tata bahasa sebagai rujukan orang ramai, sebagai tata bahasa. Seterusnya beliau antara buku yang beliau hasilkan ialah Nahwu Melayu Mutakhir 1980, Morfologi Sintaksis Bahasa Melayu Malaya dan Indonesia 1968 dan banyak lagi. Beliau juga menerbitkan buku tentang perkembangan sejarah dan genealogi bahasa Melayu sebagai bahasa tua. Beliau juga selain daripada buku tata bahasa, beliau juga membuat buku ataupun menulis buku mengenai sejarah bahasa Melayu sebagai bahasa yang telah tua daripada abad sebelum 600 tahun lagi. Baik, seterusnya ialah Musafir Karim. Beliau menerbitkan 35 buah buku dan ratusan majalah mengenai bahasa. Beliau menerbitkan pelbagai karya berkaitan dengan tata bahasa sebagai rujukan masyarakat. Jadi kalau di Musafir Karim ni dia lebih kepada penulisan beliau lebih kepada tata bahasa sebagai rujukan kepada pencinta ilmu tata bahasa. Beliau juga memantapkan sistem bahasa Melayu dan memastikan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat dan dalam pelbagai bidang asas dan menjadi asas pendidikan negara. Beliau juga menasihati orang Melayu supaya mempelajari dan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa lingua franca, ini bahasa perantaraan masyarakat. Dan akhir sekali beliau juga lebih menumpukan kepada sosiolinguistik, yang mana bahasa sosial. Baiklah, seterusnya. Baik, seterusnya kita beralih kepada peranan. Kita akan memilih dua tokoh utama dalam peranan dan pemikiran mereka tentang mentabakkan bahasa Melayu. Tokoh yang saya pilih adalah Musafir Karim dan Awang Salian. Baiklah, kita pergi kepada Musafir Karim. Musafir Karim Profesor Emeritus Datuk Musafir binti Haji Nurdain merupakan bekas pensyarah di Universiti Malaya. Beliau telah dilahirkan pada 17 Disember 1939. Beliau banyak menulis buku tentang nahwu bahasa Melayu, iaitu ilmu linguistik dan tata bahasa. Kemudian tokoh yang kedua adalah Awang Salian, yang berhormat Senator Profesor Datuk Seri Dr. Haji Awang bin Salian, dilahirkan pada 20 Oktober 1993. Datuk Awang Salian merupakan seorang ahli bahasa Malaysia yang telah banyak menulis rencana bimbingan bahasa Melayu untuk pelajar serta mengarang puluhan buku panduan bahasa, buku ilmiah, buku umum dan kamus. Baiklah, sekarang kita akan kepada banding beza peranan dua tokoh tersebut dalam usaha memantapkan bahasa Melayu. Musafir Karim. Karya Musafir Karim mengenai tata bahasa telah membantu menyebarkan pengetahuan bahasa Melayu kepada orang ramai. Terdapat berbagai karya tata bahasa yang ditulis oleh Musafir Karim. Antaranya adalah tata bahasa Dewan, yang ini menjadi panduan tata bahasa yang komprehensif serta penggunaannya secara meluas dalam pengajaran bahasa Melayu. Seterusnya, tata bahasa Melayu sintaksis. Karya ini lebih memfokuskan kepada aspek sintaksis ataupun lebih dikenali sebagai struktur ayat, di mana ia membantu individu ataupun pelajar memahami bagaimana ayat bahasa Melayu dapat dibentuk. Seterusnya, karya beliau yang agak masyhur, Panduan Membina Ayat Bahasa Melayu, yang di mana ia memfokuskan dalam pembentukan ayat dan panduan praktikal cara menulis ayat yang betul serta gramatis. Seterusnya, Musafir Karim membina kesedaran akan pentingnya memelihara bahasa Melayu sebagai aset budaya Malaysia. Beliau amat menekankan bahawa bahasa Melayu merupakan aset penting, aset budaya dan identiti sesebuah masyarakat Melayu. Advokasi bahasa Melayu merupakan antara contoh ataupun
ataupun misal yang dapat kita lihat seperti melalui bagasi ini beliau menyampaikan ceramah dan berbual secara dalam media untuk menyebarkan akan kepentingan kelestarian bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Pelibatan beliau juga dalam Lembaga Bahasa Melayu Malaysia seperti Dewan Bahasa dan Pustaka, dan akhir sekali penyelidikan dan penulisan beliau yang lebih menumpukan kepada kesedaran tentang bahasa Melayu sebagai elemen penting dalam budaya dan identiti kita sebagai masyarakat Malaysia. Seterusnya, Isafia Karim lebih fokuskan kepada aspek tentang bahasa dan akademik. Isafia Karim juga melalui penyelidikannya telah menumpukan kedudukan bahasa Melayu dalam arena akademik dunia. Menumpukan kedudukan bahasa Melayu dalam arena akademik dunia ini menunjukkan karyanya telah memberikan sumbangan yang besar kepada penyelidikan dan karyanya telah mendapat pengiktirafan dan akhirnya dapat menjadikan bahasa Melayu sebagai sebuah subjek yang relevan dan penting dalam sebuah institusi. Hasil penyelidikan beliau juga telah diterbitkan dalam jurnal-jurnal dan digunakan sebagai rujukan oleh mahasiswa sebagai rujukan dalam bidang linguistik, menjadikan bahasa Melayu sebagai fokus kajian dalam kalangan ahli bahasa, ataupun ahli akademik. Seterusnya, beliau turut menyatakan menjadikan bahasa Melayu sebagai subjek dalam institusi akademik di dalam Malaysia dan membantu dan dapat pengiktirafan pada peringkat tinggi global. Seterusnya, peranan Awang Sarian dalam mentabakkan bahasa Melayu ialah karyanya telah mempromosikan penggunaan bahasa Melayu dalam sastra. Beliau sering menggunakan bahasa Melayu dalam karyanya dan ini telah membantu mempopularkan bahasa ini dalam kalangan pembaca. Okey, Awang Sarian ini dia telah mengasaskan banyak program pendidikan dan inisiatif budaya. Dalam karyanya dia turut menggunakan bahasa-bahasa Melayu yang indah dan mudah difahami supaya apa yang disampaikannya mampu difahami dan dikuasai oleh pembaca. Awang Sarian memberikan lebih banyak tumpuan kepada seni dan sastra. Beliau turut berperanan dalam penyuntingan bahasa Melayu. Penyuntingan bahasa Melayu ini ataupun penyelidikan linguistik, beliau lebih menekankan kepada aspek keaslian dan kemurnian dalam bahasa supaya dapat mendokumentasikan struktur bahasa Melayu itu dengan baik. Sebenarnya penyulingan bahasa bahan menetapkan bahasa Melayu kepada bahasa Melayu standard dan supaya untuk menjaga kualiti dan bahasa Melayu dalam urusan rasmi. Seterusnya kita akan pergi kepada banding beza pemikiran Isafia Karim dan Awang Sarian. Isafia Karim berpendapat bahawa penting untuk mempromosikan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kerana ia menjadi sebagai alat bagi kita untuk bahasa Melayu dapat menjadi alat ataupun medium komunikasi antara semua rakyat Malaysia. Tidak kira Cina, Melayu ataupun India. Saya yakin ketiga-tiga kaum ini mampu untuk menguasai bahasa Melayu dengan baik kerana bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi ataupun bahasa kebangsaan di negara kita Malaysia. Seterusnya, beliau turut menekankan pentingnya untuk menjaga dan meningkatkan standard bahasa. Meningkatkan standard bahasa ni ataupun menjaga standard bahasa ni supaya bahasa Melayu ni kekal terpelihara dan bahasa Melayu dapat diperkembangkan dari segi ejaan dan tata bahasanya. Beliau turut menekankan bahawa literasi bahasa Melayu sangat penting kerana ia menjadi asas dalam memantabakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan memperkuatkan identiti kita sebagai rakyat Melayu dan Malaysia. Melalui literasi bahasa Melayu yang baik juga, ia akan dapat menghasilkan pendidikan yang efektif ataupun efektif dan berkesan melalui pembacaan dan penulisan kita. Apabila kita mampu membaca dan menulis, kita dapat mengakses berbagai ilmu pengetahuan, tidak kira bahan bacaan secara fizikal ataupun maya.
Seterusnya adalah komunikasi. Apabila kita dapat menguasai bahasa Melayu dengan baik, komunikasi antara kita dengan masyarakat dapat berkesan dan mampu menghasilkan komunikasi dua hala yang baik. Seterusnya, usaha bersama dalam pendidikan, pembangunan budaya dan bidang masyarakat. Pemikiran awal saya juga, beliau berpendapat bahawa penting untuk menjaga kemuliaan dan keaslian bahasa Melayu. Kerana beliau menekankan bahawa beliau menolak bahasa asing kerana ia dapat memberikan mencacatkan keaslian bahasa Melayu dan penggunaan kata-kata ataupun ungkapan yang berlebihan daripada bahasa Melayu, daripada bahasa asing dapat merosakkan dan mencacatkan identiti bahasa Melayu. Seterusnya, awal sana juga telah menyatakan penggunaan bahasa Melayu dalam pelbagai aspek kehidupan, terutamanya dalam bidang sastrawan dan pendidikan. Ini menunjukkan bahasa Melayu perlu menggunakan bahasa Melayu untuk dalam keadaan sastra supaya dapat menunjukkan keindahan dan kesopanan bahasa Melayu. Awal Sarian sedar penting dengan pendidikan dalam tujuan untuk memperkukuhkan bahasa Melayu tersebut di sekolah dan universiti. Ini supaya dapat membantu individu tersebut memahami dan menguasai bahasa Melayu dengan lebih cemerlang. Seterusnya, awal saya berkata bahawa penting untuk mempromosikan pemahaman bahasa Melayu. Awal saya sedar bahawa penting untuk kita menjaga keaslian bahasa Melayu dengan baik. Oleh itu, beliau telah berusaha keras untuk membina, untuk menyusun kamus yang komprehensif dan tata bahasa yang jelas. Oleh apabila beliau melakukan ini, adanya ini orang ataupun individu dapat memahami struktur bahasa Melayu dengan lebih baik dan dapat menguasainya dengan cemerlang. Itu sahaja daripada saya teruskan dengan Zahid. Okey, seterusnya kita melangkah kepada tokoh yang seterusnya, iaitu Profesor Emeritus Dr. Abdullah Hassan. Jadi, bak kata orang tak kenal maka tak cinta. Jadi, mari kita lebih mengenali dia. Siapakah Dr. Abdullah Hassan ini? Jadi, Dr. Abdullah Hassan ini dilahir di Teluk Intan pada 20 Mac pada tahun 1942. Beliau juga memperoleh ijazah sarjana muda pada tahun 1997 dan ijazah sarjana pada tahun 1999 dalam jurusan linguistik bahasa Melayu daripada Universiti Malaya, dan beliau sambung kepada peringkat PhD pula dalam bidang linguistik di University of Edinburgh, Scotland. Seterusnya, beliau juga merupakan tenaga pengajar. Beliau juga bekas tenaga pelajar di Universiti Sains Malaysia pada tahun 1972 di unit pengajian bahasa dan menjadi Profesor Bahasa Melayu pada tahun 1980 dan bersara pada 1997. Yang seterusnya, beliau adalah ahli seumur hidup dalam Persatuan Penterjemahan Malaysia, iaitu PPM. Seterusnya, dan dia juga ahli seumur hidup pada Persatuan Linguistik Malaysia. Untuk pengetahuan kamu semua, Dr. Abdullah Hassan ini merupakan presiden kepada persatuan ini daripada tahun 1997 sehinggalah sekarang. Yang seterusnya, antara sarjana yang beliau juga merupakan sarjana yang memperjuangkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam proses pendidikan. Beliau memperjuangkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan demi memandaikan rakyat dan mengekalkan nilai dan jati diri melalui himpunan memori bangsa dan dipindahkan hanya melalui bahasa peribumi. Seterusnya, beliau juga terdapat banyak bidang pengajaran dan penyelidikan, antaranya bidang bahasa Melayu, perancangan bahasa, perkamusan, teknik berfikir, terjemahan, etik dalam pengurusan dan komunikasi interpersonal.
Jadi yang seterusnya, beliau juga banyak mengarang buku dalam bidang bahasa Melayu, komunikasi, terjemahan dan perkamusan. Dan juga beliau juga bergabung dengan isterinya yang juga merupakan seorang cendekiawan bahasa Melayu yang terkenal di Malaysia. Antara buku yang beliau karang bersama antara buku yang beliau karang secara berserangan adalah buku Pola-Pola Kebudayaan, Tata Bahasa Pedagogi dan banyak lagi. Dan antara buku yang beliau bergabung dengan isterinya adalah Berfikir Secara Logik dan Kritis demi panduan meningkatkan ketajaman analisis dan membuat keputusan dan juga teknik berfikir. Jadi apakah banding beza bagi Abdullah Hassan dan juga Nik Shafiah Karim? Abdullah Hassan berpendapat bahawa salah satu fungsi terpenting bahasa adalah menyampaikan maklumat dan berfungsi sebagai alat komunikasi. Manakala Nik Shafiah Karim pula mengaitkan morfologi dengan mengkaji struktur, bentuk dan pergolongan kata. Seterusnya Abdullah Hassan juga merupakan seorang sarjana yang kuat memperjuangkan bahasa Melayu dalam bidang pendidikan demi memandaikan orang-orang Melayu dan juga demi meningkatkan prestasi anak-anak Melayu dalam bidang pendidikan. Seterusnya bagi Nik Shafiah Karim pula, dia sangat-sangat memartabatkan bahasa Melayu sebagai selain mempunyai prinsip yang teguh, dia sangat-sangat memartabatkan bahasa Melayu. Dan juga beliau mempertabatkan bahasa Melayu demi pembangunan dan ilmu pengetahuan. Jadi pada apa yang kita boleh simpulkan daripada kedua tokoh ini, kedua-dua tokoh ini mempunyai ilmu pendidikan yang sangat tinggi dan juga kedua-dua ini sangat memartabatkan bahasa Melayu dalam kehidupan mereka. Jadi kita sebagai anak Melayu pada masa kini, kita perlulah menghargai jasa-jasa yang telah dilakukan oleh mereka, tokoh-tokoh ini. Kita sebagai rakyat Malaysia perlulah menghargai tokoh-tokoh ini dengan cara mendalami lagi ilmu-ilmu yang telah mereka tulis dalam karya-karya mereka, supaya kita akan lebih memahami dan mendalami lagi tentang ilmu bahasa Melayu. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sebagai kesimpulannya, semua tokoh ini memainkan peranan yang sangat penting dalam memartabatkan bahasa Melayu. Pemikiran mereka mencakupi semua upaya dan menolak bahasa asing sebagai bahasa yang tidak rasmi, dan mereka juga bagi mempromosikan bahasa kita dan dalam pelbagai aspek dalam kehidupan. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia yang cintakan bahasa, kita perlulah menghargai jasa-jasa mereka, dan janganlah kita jadi seperti kacang lupakan kulit yang tidak mengenal erti pengorbanan mereka yang telah berjuang untuk memartabatkan bahasa kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.